Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada guru bertugas Puan Siti Anipah binti Basir yang dihormati Encik Abdul Rahim bin Buhari selaku Tuan Pengetua Sekolah Menengah Seksyen 4 Bangi yang dimuliakan guru-guru dan para pelajar yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, ingin saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pengetua kerana sudi memberi saya peluang untuk menyampaikan ceramah bertajuk Sumbang Mahram pada pagi ini. Para pelajar yang dihormati sekalian, sumbang mahram ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang ada pertalian darah atau nasab keturunan dengan mangsa. Sumbang mahram ini juga dapat didefinisikan sebagai satu hubungan antara mereka yang mempunyai tali persaudaraan dan sekiranya terjadi perkahwinan antara mereka, maka perkahwinan tersebut adalah tidak sah di sisi undang-undang dan dilarang oleh adat resam dan agama. Sebagai contoh, hubungan antara remaja dengan ibu bapa mereka, adik-beradik, ibu bapa saudara, datuk dan sebagainya. Daripada perspektif agama Islam, hanya golongan yang tidak bertanggungjawab sahaja yang tergamak melakukan perbuatan sumbang mahram ini. Hal ini kerana perbuatan ini dilaknat oleh Allah dan tidak diberkati kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dalam sebuah institusi kekeluargaan, setiap ahli keluarga haruslah menjadi pelindung antara satu sama lain, seperti ibu bapa yang sepatutnya melindungi anak-anak mereka daripada perbuatan yang tidak bermoral. Sekiranya hal ini tetap berlaku, ianya umpama harapkan pagar makan padi, yang bermaksud seseorang yang kita percayai tetapi orang itu pula yang mengkhianati kita. Oleh yang demikian, saya akan menghuraikan dengan lebih lanjut tentang punca-punca dan kaedah menangani masalah sumbang mahram. Perbincangan saya ini diharap dapat membuka mata para pelajar tentang kesan ataupun impak besar yang akan terjadi sekiranya kejadian sumbang mahram ini diambil mudah dalam kalangan kita. Hadirin yang dihormati sekalian, pada tahun ini, iaitu pada 21 Mei 2021 di Bukit Mertajam, berlaku satu kejadian yang dilakukan oleh seorang juru teknik kilang, iaitu seorang bapa yang berusia 45 tahun yang melakukan perbuatan sumbang mahram ini terhadap anak perempuannya yang berusia 18 tahun. Mengikut pada kejadian ini, anak perempuannya membuat laporan polis mengenai perbuatan bapanya yang menjadikannya pemuas nafsu sejak dia berusia 6 tahun. Di sini kita dapat lihat betapa lama tempoh mangsa memendam perbuatan buruk tersebut hanya kerana pelaku tersebut ialah seorang bapa yang sepatutnya tempat bagi anak perempuan tersebut berlindung. Jelaslah bahawa perbuatan ini tidak akan berhenti selagi kita tidak mengambil tindakan yang tegas terhadap pelaku tersebut, walaupun pelaku itu ialah ahli keluarga kita sendiri. Benar, dalam agama ada menegaskan tentang mentaati perintah ibu bapa selepas mentaati perintah Allah. Namun, ianya hanya pada perkara yang baik dan tidak memudaratkan sahaja. Antara cara untuk kita mencegah diri daripada terlibat dengan perbuatan sumbang mahram ini adalah dengan menitik beratkan tentang didikan agama, dengan memantapkan keimanan dalam diri setiap individu. Seterusnya, mengadakan aktiviti khas seperti program ceramah atau kursus khas tentang keibubapaan dan tanggungjawab yang sepatutnya digalas oleh ibu bapa. Kandungan kursus dan ceramah tersebut juga perlu menekankan tentang tanggungjawab seorang lelaki, seorang ayah yang sepatutnya menjadi pelindung kepada isteri dan anak-anaknya walaupun anak-anak tirinya. Selain itu, sekolah harus berperanan untuk memperkenalkan pendidikan seks yang sewajarnya seperti batasan anggota badan yang boleh dipegang, yang tidak boleh disentuh serta mengenali batas pergaulan dan perhubungan antara lelaki dan wanita dan cara-cara menjaga diri daripada sebarang gangguan seksual. Antara kesan ataupun impak yang didapati apabila kegiatan sumbang mahram ini bagi mangsa adalah trauma dan tekanan jiwa sepanjang hidupnya, di mana perasaan benci yang akan muncul dan hilangnya rasa hormat terhadap pelaku yang merupakan ahli keluarganya sendiri. Rasa percaya dalam diri mangsa juga akan berkurang terhadap ahli keluarganya. Mangsa juga akan merasa rendah diri dan merasa tiada harga diri lagi dalam masyarakat. Di pihak keluarga pula, isu ini berupaya menimbulkan kepincangan dalam hubungan rumah tangga. Anak tersebut pasti akan menyimpan perasaan dendam terhadap ahli keluarga yang melakukan perbuatan terkutuk tersebut pada dirinya. Sekiranya mangsa didapati mengandung, anak tersebut bakal mengalami kecacatan atau tidak sempurna kerana berasal daripada genetik yang sama. Perkara ini pasti dipandang serong oleh masyarakat. Sidang hadirin sekalian,
Sumbang mahram ini tidak sepatutnya berlaku dalam kalangan keluarga kita. Sebagai ahli keluarga, kita hendaklah menjadi seorang yang boleh dipercayai dengan tidak melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya terhadap orang lain, terutamanya golongan yang lemah, iaitu wanita dan kanak-kanak. Sekiranya sumbang mahram ini terjadi, anak-anak yang menjadi mangsa haruslah berani menceritakan perkara yang berlaku kepada pihak yang dipercayai agar tindakan tegas dapat diambil dan perkara ini tidak berulang lagi. Kita juga hendaklah mempunyai rasa sayang terhadap diri sendiri dahulu agar kehormatan serta maruah diri kita sentiasa terjaga dan tidak diremehkan oleh orang lain walaupun ahli keluarga kita sendiri. Sebelum saya mengakhiri ceramah saya pada kali ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.